Duit-duit hak dia dapat tu dan duit-duit hak dia keluar tu, setiap sen, setiap ringgit, semua tu akan dikalkulate satu demi satu. Tuan-tuan pernah tak audit my check di pejabat itu? Kadang-kadang sehari dia duduk, 2 hari, seminggu dia duduk, dia bawa keluar habis semua file-file, dia akan check satu-satu. Dia akan buka secara random, ambil satu receipt ni, lepas tu mana dia punya bukti apa semua. Kita pun berpeluh juga kalau kadang-kadang yang uruskan dulu staff lama. Lepas tu kita ambil alih banyak benda yang kita pun tak tahu juga tu. Kalau melibatkan jumlah kewangan yang banyak, jadi takut. Tu baru audit hak dunia. Tambah kalau duk audit akhirat, tak tahulah berapa lama seorang tu nak kena settle. Ataupun muncul mulut dia, ada 3-4 orang jalan, kita tak suka kat dia tu. Kita adalah member kita 3 orang, kita geng 3 orang. Daripada 3 orang tu kita tak geng dengan dia. Ada seorang tu macam kita bara sangat kat dia. Daripada 3 orang jalan, kita buat apa? Kita tengok member kita, dia tu duduk dalam, kita buat tu. Yang tu pun dia tulis muka muncung saat ketika berapa semua. Bebai manusia dengan buku tu. Orang akan kata apa dalam kahfi? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang akan bebai tau, ni buku apa ni? Semua hak kecil-kecil pun tulis ke? Hak besar-besar pun tulis ke? Semua benda dia tulis. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, pengurusi yang Lajnah Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah, walaupun musim-musim raya ni letih tuan-tuan balik kampung, jam 18 jam 13 jam, kuliah kita jalan juga pada malam ni. Dan seperti yang dijanjikan pada tuan-tuan, kita akan masuk dalam hadis yang berikutnya pada malam ni. Kita menggunakan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ringkasan kepada Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Imam Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi Al-Andalusi, asal orang Andalusia. Baik. An Aisyah radhiyallahu taala anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u. Muka surat 43 hadis 15. كانت لا تسمع شيئا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya, dia tiada mendengar akan sesuatu yang ia tidak mengetahuinya, melainkan ia akan mengulanginya sehingga ia mengetahuinya. Sungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa yang dihalusi timbangannya akan diseksakan dia. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka aku pun bertanya, adakah Allah? Tidak, Allah Azza wa Jalla berkata, maka akan dihitungkannya sebagai hitungan yang mudah. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Hanya yang demikian itu semata-mata menunjukkan, menzahirkannya sahaja. Tetapi sebenarnya sesiapa yang dihalusi amalannya, maka binasalah dia. Baik. Dalam hadis ni kita dah cerita dah pada bulan lepas. Cuma kita nak ulang sikit tentang pertama, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ni, dia seorang isteri yang sangat, kita kata, semangat untuk ilmu dia sangat tinggi. Kalau dia ada apa-apa benda yang dia tak pasti, dia rasa ragu-ragu, yang dia tak clear, maka dia akan rujuk kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dia clear. Kerana itulah Aisyah ni dia menjadi seorang isteri yang sangat faqih, sangat cerdik dalam bab-bab fiqh, sehingga sahabat-sahabat yang besar-besar depa kata, kalau kami ada isu apa-apa yang kami duk cakap tapi kami tak tahu macam mana kami nak settle isu tu, permasalahan tu, kami akan final lah, memang pergi jumpa Aisyah. Jarang kami balik tanpa jawapan. Kalau kami balik jumpa Aisyah tu, macam settle lah masalah kami. Sebelum jumpa kami duk sembang, duk telagah sama kami lah. Pergi jumpa Aisyah, okey, maksudnya dapat jawapan tu, hebat dah. Cerita dia tentang hari hisab. Kita ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, ada beberapa alam yang kita akan lalui. Yang pertama, alam yang kita lalui adalah alam roh. Sebelum kita dilahirkan, semua orang dikumpulkan di alam roh. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-A'raf, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tanya pada semua orang tentang ketuhanan dan uluhiyah. Semua orang mengaku Allah tu adalah Tuhan dan Allah tu adalah Rabb kita. Tu alam roh. Kemudian kita akan pindah yang nama dia adalah alam rahim. Duduk dalam rahim seorang ibu dalam tempoh 9. Ikutlah berapa waktu yang Allah Ta'ala tetapkan. Kebiasaannya 9 bulan 10 hari macam tu. Kemudian kita main ke alam dunia. Main alam dunia ni, habis alam dunia, kita akan masuk fasa yang seterusnya. Tapi fasa tu ada satu pintu besar, nama dia pintu barzakh. Barzakh tu maknanya adalah dinding. Dalam bahasa, dari segi bahasanya adalah dinding. Dinding maknanya dia memisahkan dunia dengan akhirat. Dia alam barzakh. Dia barzakh ni, dia ada chapter dia kecil pula. Start daripada kubur. Lepas tu lepas kubur dia akan main ke padang mahsyar. Lepas padang mahsyar dia akan main kepada yang kita sebut sebagai hisab, yang berlaku juga di mahsyar. Kemudian dia main mizan, timbangan. Kemudian dia main sirat. Kemudian dia akan main penentuan syurga ataupun neraka. Jadi step dia macam tu lah. Cuma step yang Nabi SAW nak sebut pada kita hari ini adalah step berkaitan dengan dalam alam barzakh. Selepas daripada kubur, kita akan main ke padang mahsyar. Padang mahsyar ni di satu tempat yang luas, yang dia tak ada apa-apa bangunan, tak ada apa-apa bukit, tak ada apa-apa pokok, yang dia kosong, yang mana semua manusia start daripada Nabi Allah Adam AS sehingga manusia terakhir yang mati masa kiamat nanti, semua muslim dan mukmin atau kafir dikumpulkan di padang mahsyar tu. Tujuan apa dikumpulkan di padang mahsyar tu? Nah, ada beberapa proses yang akan berlaku di mahsyar tadi tu. Dan sebenarnya apa yang berlaku di mahsyar itu adalah sesuatu yang sangat susah dan sangat payah dan sangat perit. Kerana manusia terpaksa berdiri dalam keadaan tidak berpakaian dan matahari di atas kepala sejengkal, dan dalam masa yang sama orang rapat, sempit, tak boleh duduk, tak boleh duduk, tak boleh rehat, berdiri, lapar, dahaga, torture, mentally torture dengan physically torture. Dia jadi macam susah sangat dia. Keadaan-keadaan tu dalam keadaan berpeluh, ada yang peluh sampai ke tumit, lutut, pinggang, ada yang tenggelam dalam peluh dia sendiri. Ada orang tu duduk di sebelah tapi dia boleh lemas seorang-seorang dia. Macam dia ada satu kotak khas untuk dia, tapi dia je. Ada orang macam ni, ada orang, keadaan macam tu, macam-macam. Dan dalam masa yang sama ada golongan-golongan yang akan dapat naungan arasy Allah SWT di padang mahsyar. Jadi mahsyar ni satu keadaan yang sangat susah dan payah, sehinggalah orang-orang yang duduk di padang mahsyar ni, mereka jadi macam bebas lah, bahasa kita ni. Macam ni lah, kalau syurga, kalau kami ni ditakdirkan oleh Allah ahli neraka, tak apalah, neraka pun neraka lah, kami dah tak tahulah, tak tahan duduk di sini lah.
Sebab tunggu tu terlalu lama. Kita kalau tunggu orang lama, kita bebal tak? Bebal tak? Kalau tunggu isteri kita dah siap di kereta, tak siap. Kalau isteri tak keluar-keluar lagi, bebal juga. Lama. Ada isteri kena habak awal tak? 3 hari sebelum pergi mana kena habak dah. Sebab dia nak iron baju, dia dah iron tudung dah, anak pergi duduk pula. Dia nak maki anak tu 2 jam. Kan? Tudung pula, tudung mahal. Anak-anak pergi duduk pula. Allahu Akbar, kena habak dia awal, siap semua dah. Dia nak cari baju, dengan dia nak bersiap. Kalau hak jenis kaki makeup tu lambat lagi lah. Tapi sini tak ada lah, semua sini hak jenis solehah, hak bertakwanya ni. Hak ni start kereta tu, isteri ada tu, hak ada siap dah dalam kereta. Dia tidur semalam lagi dalam bonet. Tu yang luar biasa hebat tu, orang apa matan poh ni kan. Dia hebat. Biasanya lambat. Jadi kalau kita tunggu, tak kira lah tunggu isteri ke, tunggu anak balik tuition ke, tunggu anak balik sekolah ke, atau penantian, biasanya satu azab lah. Biasa kita tunggu bas, contoh kan, kita nak naik bas pun macam tu lah. Bila kita tunggu dia, tak ada bas tu. Cuba kalau kita tak tunggu dia, berlambak-lambak lalu fiung. Kalau kita tunggu, tak ada bas langsung. Macam polis lah buat roadblock kan. Kalau kita ada lesen, dia tak mau tengok langsung muka kita. Macam kita tengok aku. Dia buat bodoh je. Cuba kita tak ada lesen, dia mak kita tau, pada jauh dia macam boleh bau dah. Dia tengok kita je, orang lain dia tak tengok. Macam itulah. Kita jadi takut, betul tak? Di padang mahsyar, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, ada beberapa benda yang akan berlaku di situ. Antaranya adalah hisab. Proses hisab tu akan di situ. Hisab ni maknanya kalau bahasa kita, kira-kira lah apa-apa benda yang kita buat di dunia tu akan dihitung dan dikalkulate dan disettlekan semua benda tu. Tetapi orang ramai, tuan-tuan, dalam ramai-ramai orang manusia, umat Nabi SAW, dia dapat golden ticket untuk first punya. Kita umat lah sekali bongsu, tapi bila diberi keutamaan, tak bagi keutamaan pada umat Nabi Adam AS dulu tak. Padahal dia kakak sulung dan abang sulung. Disebabkan Nabi SAW orang yang hebat, maka kita dapat satu fast track yang hebat untuk dihisap dahulu. Nabi SAW menyebut, nahnu akhiru umamin wa awwalu man yuhasabu. Yuqalu aynal ummatul ummiyah wa nabiyyuha, fanahnu al-akhirunal awwalun. Kata Nabi SAW, kita adalah umat yang last dan terakhir, namun akan jadi umat yang pertama sekali yang akan dihisap. Allah akan dengar suara orang yang memanggil, akan dengar suara orang memanggil, di mana umat yang ummi dan nabinya, maka kitalah umat yang terakhir dan juga kitalah umat yang terawal. Terakhir dalam senarai yang hadir ke dunia, terawal dalam senarai orang yang akan dihisap. Tapi hisap tu terlalu lama lah. Satu-satu hisap tu adalah satu keadaan yang sangat susah dan payah. Katalah nama orang tu Muhammad. Bila panggil nama Muhammad, mungkin ada ratus juta, bilion, trilion orang nama Muhammad ni. Satu demi satu Muhammad akan disoal, satu demi satu. Apa soalan yang akan ditanya? Nabi SAW menyebut, la tazalu qadama ibnu adama yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'ala an khams. Takkan berganjak kaki anak Adam di akhirat selagi dia tak ditanya tentang 5 soalan. Basic 5 soalan semua orang kena. Apa dia? Yang pertama, anu umrihi fima afnahu. Umur dia di mana dia belanjakan umur dia? Dia habiskan umur dia di mana? Kebanyakan masa kita tu apa yang kita buat? Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Khusus tentang umur ada 2 soalan. Apa dia? Nombor 2, masa remaja kamu hang buat apa? Sepanjang hang remaja, sepanjang hang belia, apa hang buat dengan umur hang muda-muda tu hang buat? Maksudnya umur tu satu dah, difokus pula. Maksudnya ditanya secara spesifik tentang umur waktu muda. Fima ablah wa malihi min aina katasabahu wa fima anfaqahu. Tentang duitnya, dari mana dia dapat duitnya itu, ke mana duitnya itu. Jadi tuan-tuan, kalau orang umur dia tu 70, 80, 90 umur dia, maknanya banyaklah benda hak dia buat dalam dunia tu. Duit-duit hak dia dapat tu dan duit-duit hak dia keluar tu, setiap sen, setiap ringgit, semua tu akan dikalkulate satu demi satu. Tuan-tuan pernah tak audit my check di pejabat itu?
Kadang-kadang sehari dia duduk, 2 hari, seminggu dia duduk, dia bawa keluar habis semua file-file, dia akan check satu-satu. Dia akan buka secara random, ambil satu receipt ni, lepas tu mana dia punya bukti apa semua. Kita pun berpeluh juga kalau kadang-kadang yang uruskan dulu staff lama, lepas tu kita ambil alih banyak benda yang kita pun tak tahu juga tu. Kalau melibatkan jumlah kewangan yang banyak, tadi takut tu baru audit hak dunia, tambah kalau duk audit akhirat. Tak tahulah berapa lama seorang tu nak kena settle. Baru seorang tau. Muhammad yang kedua pula dipanggil. Dalam jutaan trilion manusia, satu lagi Muhammad mai pula. Dalam keadaan berdiri ditanya satu. Duit dia pergi mana, dia kena jawab, dia kena settle apa semua. Maksudnya tak boleh jawab tu, dia sangkut di akhirat tu. Wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Dan apa yang hang buat dengan ilmu yang aku bagi kat hang. Kalau Allah bagi kat kita ilmu, Allah bagi kat kita satu benda petunjuk dan hidayah, ada tak kita buat ikut apa yang kita tahu dan apa yang kita belajar. 5 benda ni tuan-tuan, jangan kata Allah tanya. Kalau kita sendiri nak tanya kat diri kita sendiri pun rasanya kita tak boleh jawab dengan jelas. Macam mana kita nak jawab pula nanti di akhirat? Sebab tu yauma yad'u da'i ila syai'in, apabila duduk di akhirat ni, keadaan tu adalah keadaan yang sangat menakutkan. Keadaan itu adalah keadaan yang sangat menggerunkan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, riwayat Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut, Allah akan tanya pada seorang tu. Allah kata apa? Bukankah aku bagi kamu penglihatan, pendengaran, harta, anak? Bukankah aku juga menundukkan pada kamu binatang, ternakan, tumbuhan? Maknanya Allah akan ingatkan kita satu-satu nikmat. Yang ni aku bagi, yang ni aku bagi, yang ni aku bagi, yang ni aku bagi, yang ni aku bagi. Sebab apa hang tak buat macam ni? Soalan-soalan tu nanti kita tak boleh nak panggil isteri kita tolong jawab. Tak boleh nak suruh kawan-kawan kita, ni kawan saya lah suruh buat, ni bos pejabat saya lah suruh buat, ni pemimpin kami lah suruh buat, ni ketua taman kami lah suruh buat. Masa tu kita tak boleh blame siapa-siapa. Masa tu adalah kesilapan dan tanggungjawab sendiri-sendiri. Sebab syaitan pun masa tu dia akan lepas tangan. Dia kata, aku ajak je hampa, siapa suruh hampa ikut? Ana bari'um minkum, aku melepas diri daripada hampa. Sebab aku pun takut hari ni. Syaitan kata, hari ni aku pun takut. Hanya nak tarik aku, memang aku confirm dah masuk neraka. Cuma masalah hang jangan tarik aku. Aku cakap je kat hang suruh buat jahat, tapi aku tak pernah paksa hang buat jahat pun. Aku suruh je hang buat jahat, tapi aku tak letak pisau kat tekuk hang suruh hang zina pun. Hang sendiri yang nak buat. Dia akan guna hilah yang pelbagai. Sebab tu antara benda besar juga dalam keadaan kelang kabut tu yang akan ditanya di padang mahsyar tu juga berkaitan dengan sembahyang. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in saluhat qad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa qasira. Kalau semayang, first kali akan ditanya tentang semayang. Kalau okey soalan semayang, maka soalan-soalan berikutnya tu dia akan jadi mudah. Dan alam-alam berikut jadi mudah. Tapi kalaulah soalan pertama bab semayang pun kita dah sangkut, maka soalan-soalan lain berkaitan umur, berkaitan apa semua tu, maka dia akan jadi lebih susah dan lebih payah. Sebab tu para ulama sangat-sangat takut tentang pada hari hisab. Kata Imam Hasan Al-Basri, dia kata, aku pernah jumpa manusia yang dia belanja duit jalan Allah ni, infak fi sabilillah ke jalan Allah ni, macam butiran pasir dekat pantai. Maknanya dia tak kira, berlambak-lambak dia bagi untuk Islam, bagi untuk Islam. Tapi bila aku cakap bab berkaitan dengan hisab, bila dia dengar aku ceramah bab berkaitan dengan hari akhirat dan sebagainya, aku tengok muka dia jadi pucat, dia risau, dia takut, padahal dia buat baik dah. Kata, walaupun satu orang bawa amalan macam 70 orang Nabi pun, dia masih rasa takut lagi dengan suasana dan hari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hisab tu mudah, dimudahkan untuk orang tu, maka tanda Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia. Tapi kita kena ada amalan backup siap-siap lah. Semayang semua bagi elok-elok, semua bagi cantik, bagi elok-elok, maka okey, baru dia jadi elok. Kalau tak ada, dia akan jadi susah. Di padang mahsyar juga
ada dua golongan. Satu golongan yang teruk, satu golongan yang okey. Golongan yang teruk ni mana? 3 orang akan mula dipanggil. Mula sekali akan dipanggil. Depa ni sebelum hisap nak jalan, 3 golongan ni akan dihalau daripada mahsyar. Kerana depa tak layak untuk dihisap. Sebab apa tak layak? Sebab depa masuk neraka tanpa hisap. Islam juga yang hebat ni bukan calon-calon manusia. 3. Pertama, qari, orang yang baca Quran, orang yang hebat dalam agama dia, orang yang kita katakan apa, orang yang hebat lah. Qari baca Quran. Nabi SAW sebut, Nabi panggil, Allah panggil dia. Allah kata kat dia, bukankah aku bagi kat hang ni Quran, aku bagi kat hang ilmu agama macam ni bagi kat hang? Dia kata, betul, apa hang buat dengan ilmu hang? Saya baca Quran, saya ajak orang ke arah kebaikan, dia kata. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kata kat dia, tipu. Hang buat semua benda tu bukan untuk aku. Hang buat semua benda tu supaya orang panggil nama hang qari, supaya orang panggil hang suara sedap, supaya orang panggil hang buat bagus. Hang buat amal bukan ikhlas kerana aku, maka hang pi cari pahala hang. Semua yang hang buat baik, pahala hang burn. Sekarang hang pi cari pahala dengan orang tu. Aku tak mau tengok hang masuk neraka. First golongan. Golongan kedua, dia masuk neraka, dia baik juga di mata manusia. Siapa dia? Orang yang jihad fi sabilillah. Allah kata kat dia, aku bagi kat hang kekuatan, aku bagi kat hang macam-macam nikmat, aku bagi kat hang, apa hang guna? Dia kata, aku guna untuk jihad fi sabilillah, untuk menegakkan kalimah Allah, agama Allah. Allah kata, tak, hang murung. Hang buat tu sebab apa? Supaya orang panggil hang mujahidin, supaya orang panggil hang ni orang yang hebat, orang buat tugu, orang buat peringatan, orang tulis dalam buku sejarah. Hang nak benda tu kan? Orang dah bagi kat hang dah dapat, hang tak layak untuk dihisap, terus masuk neraka tanpa hisap. Dan yang ketiga, orang yang banyak derma, infak fi sabilillah. Dermawan, Allah panggil dia. Aku bagi hang duit berlambak, hang buat apa? Dia kata, aku selalu belanja duit jalan Allah. Aku bagi kat dia ni anak yatim, sekolah tahfiz dan sebagainya. Maka Allah kata kat dia, tipu. Hang buat tu bukan kerana aku. Hang ada niat lain, supaya orang panggil hang sebagai dermawan dan sebagainya. Maka 3 golongan ni akan di skip daripada api, daripada hisab, terus masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh keluar tak? Boleh. Setelah habis dia punya isu dia tu, baru dia boleh keluar. Selagi dia Islam, dia boleh keluar lah. Okey. Dan ada satu lagi yang Allah Ta'ala sebut tentang Nabi SAW sebut keistimewaan. Yang hadis tu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana 70,000 manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ketu kemuliaan pada mereka ni dalam keadaan masuk syurga tanpa hisab. Isu yang berikutnya juga di padang mahsyar ini, adakah semua orang akan ditanya dan dipamerkan dosanya di hadapan semua orang? Okey, hang mai sini, hang tengok sekian-sekian hari, akan ditunjuk semua dosa-dosa daripada orang ke? Ya, kebanyakan orang demikian itu. Tetapi ada beberapa golongan yang Allah pelihara dia, Allah tak tunjuk macam tu kat dia. Apa dia Allah buat pada dia? Panggil dia, dan persoalan berlaku, dan pertanyaan berlaku dalam keadaan najwa. Najwa ni berbisik. Kalau bahasa kita, off record lah. Orang lain tak tahu. Di balik tabir. Apa keistimewaan brother ni, orang ni, sehingga Allah SWT hisap dia ke akhirat, tetapi hisap dalam versi di balik tabir yang orang tak tahu. Macam polis tanya dalam bilik khas tu, apa dia buat? Kata Nabi SAW, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Mana-mana orang yang di dunia ini dia menjaga aib saudaranya di dunia, maka esok Allah tutup aib dia di akhirat. Esok di akhirat bila Allah pamerkan salah dan dosa, Allah tak tunjuk depan orang ramai, Allah tutup. Istimewanya dia ni sebab apa? Sebab kat dunia dia tak cepat tangan dia duk viral benda-benda yang melibatkan maruah orang. Dia tak cepat benda yang melibatkan satu benda tu boleh jatuh ayat muka orang, boleh menyebabkan jatuh maruah orang, boleh menyebabkan jatuhnya atau apa-apa benda-benda yang melibatkan keluarga dia, anak dia viral, benda-benda berlaku di taman semua viral dalam grup, semua malu ke orang apa semua tu. Ada apa-apa benda, dia tak buat macam tu. Dia jaga aib dia. Nabi SAW menyebut, man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib saudara di dunia,
Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Saya dan tuan-tuan semua orang ada aib. Allah tutup lah. Sebab tu kita tak tahu. Kalau Allah dedahkan, semua orang tahu jahat kita. Tapi kat akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup. Man satara aurata akhihi satarahu Allah auratahu yaumal qiyamah. Wa man kashafa auratahu akhihi muslim kashafa Allahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baiti. Siapa yang suka sangat dia tutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup keburukannya pada hari kiamat. Siapa yang suka menyingkap keburukan saudaranya, maka Allah akan singkap semua keburukan dia sehingga ia akan terhina walaupun di rumah dia sendiri. Maknanya tak ada ruang dah orang nak, tak boleh tahu dia punya jahat. Itu orang beriman lah. Kalau orang kafir tu, dia dihisap macam biasa. Aib dia semua akan dinampakkan pada semua orang, kerana ketika itu orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni akan menerima kesusahan dan kepayahan untuk Allah Subhanahu Wa Taala hisap mereka nanti di akhirat. Dan juga di padang mahsyar ni juga akan berlaku satu lagi benda yang kita sebut sebagai buku catatan amal. Dia tu pun versi di padang mahsyar juga. Dia akan mai cari orang tu, jumpa orang tu, dia akan bagi pada orang tu tentang apa nama dia, tentang report book kita, report card kita tu, laporan apa yang kita buat kat dunia ni. Semua benda ditulis. Kata Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, semua benda ditulis. Senyum, menangis, tertawa, terbahak-bahak pun dia tulis. Semua benda lah tulis. Setiap saat jadi apa dia tulis. Hon orang kat kereta pun dia tulis. Sebab apa senyum pun tulis? Sebab senyum tu ada senyum yang baik, ada senyum tak baik tak? Contoh-contoh kan. Contohlah, kita pakai kereta biasa ya, kereta kancil. Lepas tu ada rezeki sikit, kawan-kawan selalu kita kutuk kita tahu. Dia berkata, mai dah. Kalau kita nak pergi mana-mana contoh kan, jom kita naik kereta, tak payah naik kancil lah, nanti kita panas lah pula, aircon pun tak kuat sangat. Sajalah duduk perli kawan dia. Satu hari Allah bagi rezeki dia lebih sikit lah. Dia dapat belilah kereta besar sikit. Contoh kan, beli kereta X70 contoh lah, Proton. Lepas tu esoknya dia parking depan rumah dia tu. Kawan-kawan selalu kutuk dia tu, kancil tak ada lah. Dia lalu depan tu, bila dia tengok lepas tu dia senyum. Dia buat begitu. Maksud dia apa? Maksud dia orang petau. Tapi dia tak cakap lah. Baru tahu. Sima level lah tahap dia tu. Macam tu. Orang petau aku ni siapa? Macam tu. Ataupun muncul mulut. Dia ada 3-4 orang jalan, kita tak suka kat dia tu. Kita adalah member kita 3 orang, kita geng 3 orang. Daripada 3 orang tu kita tak geng dengan dia. Ada seorang tu macam kita bara sangat kat dia. Daripada 3 orang jalan, kita buat apa? Kita tengok member kita, dia duduk dalam, kita buat tu. Yang tu pun dia tulis. Muka muncung saat ketika berapa semua. Bebai manusia dengan buku tu. Orang akan kata apa dalam Kahfi? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang akan bebai tau. Ni buku apa ni? Semua hak kecil-kecil pun tulis ke? Hak besar-besar pun tulis ke? Semua benda ditulis. Kalau senyuman pun ditulis, tuan-tuan boleh bayang kalau kita mengumpat kawan kita, tulis ke tak? Ada tulis dalam tu. Jadi nak lari tak boleh. Rabi'atul Adawiyah dia kata, setiap kali aku melihat hujan, setiap kali aku melihat salji turun, aku teringat macam mana suasana buku catatan amal tu akan turun dan cari orang. Dia turun macam salji tau. Manusia ramai, dia turun macam hujan. Turun cari orang. Buku tu sibuk cari orang. Dia ada alamat dia sendiri. Google Map dia siap dah. Waze dia siap dah. Dia tahu dah hang nombor berapa, dia akan pergi cari, main jumpa kat kita. Setiap orang ada buku dia. Tengok dia main macam mana. Kalau dia main elok-elok, okey. Kalau dia main kot tepi, kot kanan, okey. Kot kiri, kot belakang, depan dengan kanan, okey lah. Kalau dia main kiri dan belakang, nama dia wabillahi taufik. Maksud dia apa? Dia tak okey lah, macam tu tak okey. Macam orang baling lah. Orang baling ni maksudnya tak kira lah kena mana pun, ambil lah buku hang macam tu. Orang tak suka sangat. Semua tu adalah berlaku di mana? Di padang mahsyar.
Mahsyar tu versi hisab. Sebelum mizan lagi, timbang amalan. Dia cerita dia macam ni. First step tu kalau susah, dia akan susah tau. Dia awet susah tu lama. Dia start daripada nak mati. Kalau nak mati tu je orang tengok, ya Allah bagusnya, dahi berpeluh, mati pula, mati dalam keadaan yang tengah semayang apa semua ni, orang main semayang jenazah punya ramai ni apa semua. Mati tu baik dah. Maksudnya dia boleh tahu dah, imagine dah dia punya future dalam kubur macam mana. Dia boleh tahu dah. Kubur okey, mahsyar okey, dia semua akan jadi okey. Tapi start daripada step dia nak mati tu nampak susah, lepas tu kubur susah, dia boleh imagine dah. Dia punya bayangan tu ke belakang-belakang tu dia akan lebih susah lagi. Ada setiap zaman tu dia lebih panjang. Kubur tu dia panjang, mahsyar dia lebih panjang. Lepas tu nak hisab dia lebih panjang, sirat lebih panjang, syurga neraka lebih panjang masa dia tu. Dan setiap zaman yang dah pi tak boleh reverse. Kita duduk di dunia tak boleh reverse dalam perut mak kita, tak boleh dah. Walaupun baby tu baru 1 saat beranak, kita nak masuk balik dalam perut tak boleh. Kita tak boleh reverse ke alam roh, tak boleh reverse ke orang dah mati, tak boleh reverse ke dunia. Dia tak boleh reverse belakang tu, tak boleh. Dia jalan je satu alam tu, jalan terus. Kalau hisab tu, kata Nabi SAW, dihisab satu, dikalkulit satu, rongkai sebiji-sebiji, maknanya susah lah tu. Tapi kalau audit tu dibuat, okey, biasalah. Macam saya bagi contoh kan, bulan-bulan lepas tu saya bagi contoh tu, macam kita kat airport lah. Kalau dia tu cek tak ada apa, okey jalan. Tapi kalau dia cek nampak macam ada barang satu, dia kata okey mai sini, buka beg hang, rongkai satu. Lagi pegawai ni mai, lagi pegawai ni mai. Dia kata barang hang banyak, jom masuk bilik tu. Maksudnya ada satu yang tak kenal dengan kita. Tapi kalau pegawai tu, okey semua okey, jalan, okey semua tak ada masalah. Okey, kita seronok lah. Mahsyar macam tu, kalau malaikat hitung dalam keadaan sebiji-sebiji, maksudnya kata Nabi SAW, man nuqishal hisaba yahliku. Siapa yang diperhalusi hisab dia, maknanya memanglah dia akan jadi azab yang teruk kena pada dia, pada dia. Baik, kita tengok hadis berikutnya. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan farafa'a ilaihi ra'sahu qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Abu Musa radhiyallahu anhu, aku datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang dan dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah peperangan pada jalan Allah? Kerana bahasanya ada seorang dari pelanggan kami berperang dengan marahnya, dan ada yang perang dengan cemburu. Maka junjungan pun mengangkat kepala, ini mendongak dan berkata, Abu Musa yang riwayatkan hadis ni, dan tiada ia mengangkat kepala melainkan kerana laki itu berdiri. Kemudian ia bersabda, barang siapa berperang supaya adalah kalimah Allah itu yang tinggi, maka peperangan itu adalah peperangan di jalan Allah SWT. Okey, ada dua benda daripada hadis ni. Yang pertama, kalau kita tengok lelaki tadi, seorang lelaki dia mai kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk. Dia tanya, wahai Rasulullah, ada satu lelaki tu dia pergi perang. Dia perang dengan marah, semangat sangat, macam marah nak perang. Seorang lagi dia nak perang, tapi dia ada perasaan cemburu nak perang tu. Dua orang ni yang dia nak pergi perang ni, siapa dalam dua-dua ni yang bagus? Nabi duduk, Nabi angkat kepala, Nabi cakap, tengok dia, Nabi kata, yang berperang untuk menegakkan kalimah Allah, dia tu yang bagus. Nabi cakap macam tu dengan dia. Daripada hadis ni ulama beritahu, tak salah kalau kita ajukan soalan pada guru kita dalam keadaan guru kita duduk, kita berdiri. Dalam keadaan kita duduk, guru tu duduk, kita berdiri, kita tanya soalan. Sebab apa? Sebab Nabi angkat kepala, Nabi tak suruh lelaki tadi tu duduk. Nabi jawab je soalan tu. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kadang-kadang ada sesetengah guru yang dia rasa perbuatan itu
kita nak tanya soalan dekat dia, tengok situasi dia tu. Macam Nabi SAW duduk saja macam tu, ada lelaki mai tanya, okey, kalau kita nak tanya soalan dekat siapa-siapa, tengoklah situasi orang tu. Kalau dia tu nak pergi tandas sangat-sangat, hantaran dia, Ustaz, saya nak tanya soalan pasal faraid. Faraid tahu nak aku pun tahu lah faraid ni. Tunggu dulu, bagi Ustaz tu pergi tandas dulu, bagi tok guru tu pergi tandas dulu, contohnya. Atau kadang-kadang saya, ni contohnya saya tuan-tuan, anak 6 orang. Kalau pergi kenduri kahwin tu, saya jadi macam jadi jalan seorang duk lari, ini nak kena suap dia ni, ini nak kena giliak dengan mak dia nak makan pula. Satgi dia tu ke sini, dia kena pergi ambil air, tak kena ambil tisu kat anak apa semua, mulut tumpah macam-macam. Time tu bila tengok ustaz dalam keadaan duk ambil anak, cari anak tak tahu kat mana, kat dewan kenduri kahwin, jangan berhenti tanya soalan. Sebab tak tahu anak ustaz pergi mana nanti. Sebab dia duk tengok anak dia. Sebab orang tanya soalan sini, saya dah tengok dia pergi mana, dia pergi mana, dia pergi mana. Jadi nak jawab pun tak tenang. Tunggu waktu tenang sikit. Bagusnya kalau kita nak tanya, WhatsApp dulu. Free ke tak saya nak telefon. Kalau telefon terus, mungkin dia ada urusan. Ustaz, saya nak tanya soalan, kira apa Ustaz free? Kalau tuan-tuan nak tanya saya, boleh. Bila? 11 malam ke atas. Tu waktu saya tenang sikit lah. Waktu lepas maghrib, ada orang telefon lepas maghrib macam ni, ni telefon, banyak kali telefon. Saya pun angkat, tak ada apa. Dia kata, Ustaz, ni kami duk berkelih pada tadi 2 orang ni, alright. Saya nak tanya Ustaz, ni basuh dahi ni wajib ke tak wajib dia dalam wudu? Dia telefon tu macam nak talqin orang nak mati lagi 4 saat tu. Padahal tanya pasal wudu ya. Sagilah tanya. Isu dia mereka bergaduh. Hampa bergaduh pasal apa tarik aku pula dalam masalah hampa pula. Macam-macam. Ada dia tu, dia telefon saya, dia kata, Ustaz, saya ada soalan tanya Ustaz. Okey. Tapi kredit saya nak ambil, boleh Ustaz telefon saya? Dia dah. Kredit dia. Aku kenal pun hang tak siapa dia pun aku tak tahu. Dia kata, Ustaz, kredit saya nak ambil, Ustaz telefon saya boleh sekarang ni? Saya pun dah fikir, sebab apa aku dah telefon aku nak tanya soalan. Macam-macam manusia ni. Dia tanya soalan yang tak apa-apa. Ada WhatsApp saya pukul apa? Pukul 12.30. Tak, dia kata apa? Ustaz, ni apa bil karen rumah Ustaz berapa sebulan? Dia tanya. Hang pegawai TNB ke? Ada, dia tak tahu. Ustaz tidur pukul berapa? Saya bangun 2.30, dia tak. Hai Ustaz, Ustaz dah tidur ke? Ustaz selalu tidur pukul berapa? Dia tanya. Dia tak tidur, dia tak tahu buat apa. Dia hawa orang yang tidur ke? La ilaha illallah Rasulullah. Kadang saya tak bagi nombor sebab tu lah. Saya tak bagi nombor, dia kata belagak lah dia ni lah apalah, baru masuk YouTube lah, orang duk rakam-rakam sikit belagak lah pula. Okey lah bagi. Bila bagi tahu dia buat apa? Dia add saya masuk dalam grup taman dia. Grup taman dia semua hantu ayak, dia seorang je geng masjid. Macam-macam gambar dia hantar, dia akrobatik China pakai baju macam tak pakai baju dia hantar. Dia tu kan main apa? Cawan tu kan. Ni. Akrobatik tu hantar aku buat apa? Tiap hari dia hantar video monyet naik basikal kat sarkas, dia hantar tu. Kan dekat luar negara dia tu buat tangan tu, macam tengkorak tu, macam-macam lah dia hantar. Saya kata, ada soalan agama, hantarlah dekat aku boleh jawab. Video monyet naik basikal tak payah hantar aku. Video ni saja aku dapat hari ni kat 60 grup dah benda yang sama. Tak payah hantar dah. Aku dah banyak monyet, berlambak lah monyet aku jumpa kat dunia. Tak payah hantar. Ada soalan kamu hantar. Stories pun jadi besar macam ni. Dia pun suka ambil telefon. Betul lah. Sagi dia tak? Salam Isnin. Assalamualaikum. Subuh tiap-tiap hari, Assalamualaikum. Selasa lagi petang, salam Jumaat. Semoga berbahagia pada hari. Dia forward daripada grup orang lah kot. Lepas tu saya kata kat dia, tak payahlah hantar ni semua, ada soalan agama hantar. Saya tak sangka ustaz macam ni. Orang duk abang kata ustaz ni macam ni. Saya tak sangka ustaz tak mau terima daripada saya. Lepas ni kalau saya tak jumpa ustaz, saya tak tegur ustaz jangan kata apa kat saya. Apa hang pula jadi macam semua masalah otak transfer mai kat aku pula. Dia stres ke depres ke apa tak tahu. Jadi saya buat keputusan, saya saja minta nombor telefon tak bagi ya. Kalau sebab yang betul, okey ya, ceramah ke apa ke boleh lah. Saya saja nak tanya soalan macam tu. Yang betul utamanya bila kita nak add masuk dalam grup mana-mana, bagi tahulah kat dia. Ada sekali dia add saya masuk dalam grup sekolah menengah dia. Grup sekolah menengah ni tahulah tuan-tuan,
sekolah menengah ni ada 3-4 orang jadi bagus. Hak lain semua duduk merepek. Saya suruh saya duduk dalam tu, tujuan dia konon saya nak tarbiah lah kawan-kawan sekolah menengah dia. Saya nak hantar video-video agama ke macam tu. Tuhan taklah aku masuk dalam tu. Grup tu pula grup merepek. Lagi Khamis malam Jumaat dia hantar perempuan mana pula markah. Jangan lupa tahu balik. Allah mak. Macam-macam. Dosa tuan-tuan buat betul kat orang. Orang Khamis malam Jumaat hantarlah jangan lupa baca Al-Kahfi ke apa. Kira 24 jam yang tu kepala otak duk fikir yang tu je. La ilaha illallah. Tak apalah kalau dia hantar orang tu. Tapi perempuan tu tak kata pun tu tuan-tuan edit dosa lah. Kalau orang buat macam tu kat anak kita tak syok juga lah. Orang ambil gambar perempuan mana ke artis ke muka siapa-siapa comel sikit, model tudung ke apa, dia buat caption tu dia buat balik awal lah apa semua. Padahal dia tak kata apa macam tu. Dia macam menjatuhkan maruah dia lah. Kita pergi buat macam tu. Melainkan dia nasihat, so baca Al-Kahfi ke contoh kan. Tak apalah benda-benda baik ke tu. Tapi dia tak kata pun. Kalau boleh tak payah, kita buat kita sendiri je senang. Buat muka kita sendiri tu. Lagi orang takut pula tak. Orang tak baca Kahfi kan macam Yasin ni, kita arwah dia kawan tu. Jadi jangan add tak ketahuan, jangan tanya soalan tak ketahuan. Kalau tanya soalan kat ustaz tu, boleh WhatsApp kat dia dulu. Semua apa semua. Ada orang dia suka WhatsApp, ada orang dia suka telefon terus macam tu kan. Jadi keadaan orang macam-macam. Terutama kalau kita nak tangkap gambar dengan ustaz tu contohnya, janganlah tangkap masa kawan tu tengah makan. Jadi tak apa syok lah. Kawan tu duduk kunyah kamera kan, dia duduk punya yang paling pantang tangkap gambar masa makan tak siapa? Arwah kita punya Tok Guru Hasan Dim. Dia tak suka kalau dia cakap masa marah tu. Memang kawan tu, saya tengok saya pergi forum dengan dia di Gurun dengan Ustaz Shah. Habis ceramah dia bawa pergi makan kat tepi belakang masjid tu lah. Lepas tu dia duduk makan, dia tangkap gambar. Dia marah sungguh dia. Janganlah tangkap masa saya duduk makan. Nanti bubur di Facebook lah apa semua. Jadi menjatuhkan maruah. Ustaz tu duduk kunyah, duduk nganga, kerana nasi jatuh. Time tu lah dia main nak tengok gambar. Tak sesuai. Baca arwah ni dia seketui dia boleh habaq macam tu. Syekh Nuruddin biasanya dia tak kata apa. Tapi anak-anak murid kanan dia akan pesan, jangan tangkap kalau gambar. Jangan gambar Syekh, jangan tangkap. Walaupun hampa nak buat gambar tu untuk masuk dalam Facebook masjid, jangan buh lagi. Masa makan, jangan tangkap. Dah habis Syekh makan, dah lap semua tangan, okey tangkap gambar. Jangan masa orang kunyah tu tangkap gambar tu macam tak apa cantik. Ada ulama-ulama yang dia tak suka, kadang anak murid dia tak suka lah. Jadi kita balik kita kepada adab kita. Jadi seorang lelaki tu tanya kat Nabi SAW. Contohnya saya dah tulis kat sini, Imam Malik ni dia tak suka kalau orang tanya kat hadis kat dia masa dia tengah berjalan. Dia macam tak ada adab dengan Rasulullah. Dia akan berdiri dulu, berhenti, cakap dengan dia elok-elok. Terutama bab hadis ni, dia macam tu keadaan dia. Dan Imam Abu Qatadah, ada orang main nak ambil hadis kat dia masa dia nak pergi tandai. Macam sahabat tu tuan tadi. Terus dia baca hadis tu, dia kata, "Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau hang jenis tak reti malu, hang buatlah apa yang nak buat. Imam Abu Qatadah nak pergi tandai. Dia tu main, "Imam boleh riwayat hadis kat saya." Riwayat hadis tu, kalau hang jenis muka tak malu, hang buatlah apa benda pun. Terus dia tu belah gitu. Jadi adab kita lah untuk. Jadi dalam hadis ni kita ambil kesimpulan dia adalah apa? Tentang keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Apa saja kita buat, kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun manusia nampak dia hebat, tetapi kita takut senarai Allah tu kita tak ada senarai orang yang hebat. Orang semua kata kita hebat, tapi dalam list Allah kita tak hebat. Ada ramai orang yang orang nampak dia biasa, orang tak kenal pun biasa, tapi dalam senarai Allah dia hebat. Sebab tu kita jangan tengok orang, kita jangan pandang orang sebelah mata lah. Kita kata mungkin dia MBPP je, sapu jalan biasa je, tapi mungkin dia tahajud kuat pada kita, dia hebat di sisi Allah daripada kita. Mungkin kita selalu main masjid dan sebagainya. Mungkin ada perasaan riak, sombong, takabur, Allah tak terima ibadah kita. Jadi pelbagai keadaan orang.
Jadi siapa pun kita tengok, kita hormat dia, kita beri satu nilai yang baik pada dia, kita ingat dia ni lebih baik daripada aku. Macam tu. Dan kalau kita buat apa-apa amalan, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah nanti kita akan ambil hadis ke-17. Dia masuk sikit bab perbahasan fiqh dalam hadis-hadis berikutnya ni tentang waham berhadas dalam semayang. Kalau orang tu kentut tapi dia tak tahu dia kentut ke tak kentut, dia confuse. Macam kentut, kena batai ke tak payah batai. Kalau situasi tu terjadi pada kita, kita jadi imam pula semayang Jumaat di masjid pula, masjid besi live RTM pula hari tu, takkan kita nak kentut nak belah. Tak lagi kelihatan tu imam kentut sedang keluar daripada imam, tak lagi pengacara ulas tu pula. Jadi macam mana nak settle masalah kita tu, kita akan jumpa dalam bulan hadapan insya-Allah. Trailer dan mak tak keluar lagi. Okey, itu saja yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.